Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Shalom. 弟兄姐妹，大家平安。 Bersyukur sekali malam hari ini saya bisa sekali lagi ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan firman Tuhan. 感谢上帝，我可以再一次的，在你们当中可以一起来敬拜，一起来祷告。 Saya merasa sangat diberkati Tuhan karena di dalam panggilan ini saya terus melayani Tuhan dan dapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. 我很感谢上帝，是因为我是很蒙福的，可以一直的不断来服侍上帝。 Saudara-saudari, mari kita rendahkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam 我 doa. 们听上帝的话语之前，我们来谦卑的心来祷告。 Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, bersabdalah bagi setiap kami di tempat ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kedua hamba-Mu dan segala keterbatasan yang ada untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukakan hati kami dan biarlah kami ketika pulang, kami membawa kekuatan yang baru daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, saya diberikan tema yaitu doa seperti ukupan. 今天晚上的主题就是祷告如香。 Saya mau kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-141 ayat 1 dan ayat yang kedua. 我们一起来读经，圣经是在诗篇141章第1到第2节。 Kita baca terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, nanti teman saya dan Bapak Ibu yang bisa bahasa Mandarin membaca juga dalam bahasa Mandarin. Kita baca terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. 诗篇141章第1到第2节，耶和华啊，我曾求告你，求你快快临到我这里。我求告你的时候，愿你留心听我的声音，愿我的祷告如香陈列在你面前，愿我举手祈求如献完祭。 Saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， sebagai umat Tuhan, seringkali kita keliru memisahkan kehidupan doa dengan kehidupan sehari-hari. 成为上帝的子民，我们常常误导，把祷告生活跟我们日常生活把它区分起来。 Sehingga berdoa dilakukan sebatas sebuah ritual yang kosong. 我们把祷告只是做一个空虚的仪式。 Bahkan berdoa dapat dijadikan aktivitas yang boleh ada dan boleh tidak. 甚至我们把祷告是当做可以做的，也是可以不做的。 Berdoa telah menjadi sekedar kata-kata yang tidak bermakna. 祷告也成为毫无意义的言语。 Saudara-saudari, tahukah bahwa doa dan hidup saling terkait dan tidak terpisahkan? 弟兄姐妹，是否知道我们祷告跟日常的生活里面是不可分开的？ Termasuk kita sebagai gereja Tuhan. 包括我们成为上帝的教会。 Ada seorang penulis buku yang isi bukunya tentang kebangunan revival dan doa bernama Leonard Ravenhill. 有一个人，有一位作家，他是写作一个书《复兴与为何延迟》的这本书，他有写这样的一句话。 Dia menuliskan sebuah buku judulnya Why Revival Tarries atau Mengapa Kebangkitan Rohani Tertunda. 他写一本书，他的这个题目就是“复兴为何延迟 Karena gereja dilanda kemiskinan rohani. ”，因为我们的教会是面临了属灵的危机。 Apa penyebabnya? 到底有什么原因？ Dikatakan kita memiliki banyak organizer tetapi sedikit yang sedih akan dosa-dosa. 他说我们有许多的这个承办的节目的人员，但是有很少数的人为罪感到悲伤。 Banyak peserta atau jemaat ya dan pembayar tapi sedikit pendoa. 有很多的会友们可以付钱，但是有很少数的人祷告。 Banyak penyanyi sedikit yang dekat dengan Tuhan. 有很多人可以唱诗，但是也很少人有极少的亲近上帝。 Banyak pendeta sedikit yang bergumul dengan Tuhan. 有很多的传道牧师，但是与上帝挣扎的很少。 Banyak ketakutan sedikit tangisan. 有很多的惧怕，但是流泪也很少。 Banyak fashion sedikit passion. 有很多的流行，但是很缺少了热情。 Banyak pengganggu sedikit pendoa syafaat. 有许多的干扰者，却有很少祷告的人。 Banyak penulis sedikit pejuang. 有很多的写作，但是很少战士。
Dikatakan kalau kita gagal di sini dalam arti berdoa, kita gagal di mana-mana. 在这里说，如果我们失败，就是在祷告中失败，我们就是到很多的地方都是失败的。 Mengapa demikian, saudara? 为什么会这样呢？ Karena doa seringkali disepelekan karena bisa kapan saja, di mana saja, anytime, anywhere. 我们常常轻看祷告，是因为祷告可以在任何的地方、任何的时间可以做。 Saudara-saudari tahukah kalau untuk pada hari ini kita dapat berdoa, Tuhan membayar agar kita dengan darah anaknya yang tunggal kita dapat berdoa kepada Tuhan. 弟兄姐妹，是不是知道今天我们可以祷告，是因为上帝已经牺牲了他的独生子。 Di balik doa yang kita anggap boleh ada dan boleh tidak, ada darah Yesus yang harus dicurahkan. 在我们认为祷告可以做、可以不做的背后里面，有牺牲掉耶稣基督的宝血。 Saudara, hidup kita dibayar mahal agar kita dapat berdoa, dapat bertemu dengan Tuhan. 弟兄姐妹，我们的生命是付出高价值的赎回来，让我们可以与上帝祷告相见。 Karena dengan pengorbanan Kristus memutuskan keterpisahan antara Allah dan manusia. 因为基督的牺牲打破了上帝与人之间的分离， Sehingga hari ini kita yang percaya pada Tuhan dapat terhubung dengan Allah kapanpun melalui doa. 所以今天我们可以相信耶稣基督的人，任何时刻都能祷告与上帝沟通。 Maka saudara, setiap kali kita datang pada Tuhan berdoa, 所以当我们每一次来到上帝面前祷告的时候， hari ini kita bisa berdoa karena ada darah Kristus yang dicurahkan. 今天我们可以祷告，是因为流出了耶稣基督的宝血。 Kalau tidak ada darah Kristus yang dicurahkan, kita terpisah dengan Tuhan. 如果没有流出基督的宝血，我们与上帝隔绝。 Itulah juga sebabnya kenapa di dalam doa kita selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 所以当我们祷告的时候，我们就是奉耶稣基督的名祷告。 Saudara-saudari, doa bukan hanya berbicara tentang setumpuk permohonan dan permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan. 弟兄姐妹，祷告不只是关于一堆我们要说的对上帝说的话语。 Doa juga bukan hanya bicara soal sikap tubuh kita waktu berdoa. 祷告不只是说到关于我们身体的形态， Tetapi doa yang terutama sekali adalah sikap hati kita mencari Tuhan. 但是最主要的就是我们寻找上帝的心。 Doa membuat kita benar-benar harus mendorong diri fokus kepada Tuhan dan mengarahkan pandangan hanya kepadanya. 祷告真正可以勉励我们专注于上帝，就是只有定睛观看上帝。 Tadi kita sudah membaca nats firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 141. 刚刚我们已经读了诗篇第141章。 141 ini berisi doa Daud di tengah-tengah pergumulan dia yang sangat berat. 诗篇141章的内容是关于大卫在这个大中挣扎中， Di mana Daud dikelilingi orang fasik dan orang jahat yang terus mengancam keselamatan dirinya. 在那里大卫被那一些危害他生命的敌人所包围。 Tetapi dalam penantiannya, Daud memilih untuk terus mengarahkan matanya kepada Tuhan. 但是在等待中，大卫选择了把定睛观看上帝。 Dia tetap berharap berlindung kepada Tuhan. 他仍然在上帝里面有盼望，有避难， Sambil terus menantikan saat Tuhan bertindak untuk menolong dia. 然后持续的不断的等待上帝来帮助他。 Kita lihat di dalam Mazmur yang tadi kita baca bahwa Daud menunggu Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. 刚刚我们读的经文就是大卫祷告等待上帝。 Daud berseru kepada Tuhan agar Tuhan mendengar dan segera menolongnya. 他恳求上帝来听他的祷告，来临来帮助他。 Lalu di dalam Mazmur 141 tadi ayat 2, 然后在141章第2节说， dikatakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. 在诗篇141章第2节说，愿我的祷告如香陈列在你面前，愿我举手祈求如献晚祭。 Saudara-saudari, hal ini menjelaskan bagaimana seseorang yang percaya itu memohon agar doanya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. 这个表达如何将一个人的祷告成为在上帝面前是一个沉香的献祭。 Doa dibandingkan dengan kemenyan yang naik atau ukupan dan persembahan korban yang diangkat di bait suci. 祷告就好像在圣殿面前所献出的这个香祭。
Dari seruan Daud ini kita akan belajar dua esensi dari doa. 从大卫的呼求，我们要学习祷告的两个因素 Yang pertama, 第一点， doa sebagai seruan yang penuh kerinduan dan kebergantungan kepada Allah. 祷告成为渴望并依靠上帝的呼求。 Daud berseru dengan nada mendesak, segala datang kepadaku. 大卫他以紧急的呼求，求你快快临到我这里。 Sesuai doa ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Daud bukanlah hanya sebatas rutinitas, 这个他的祷告表示，不是日常的习惯生活而已， melainkan seruan hati yang sungguh-sungguh ketika berada dalam kebutuhan dan juga di dalam tekanan. 而是需要有压力的时候，是真心的呼求。 Doa mencerminkan relasi yang hidup dan kebergantungan total kepada Tuhan. 祷告是代表真实完全的依靠上帝。 Kita percaya bahwa Dia atau Tuhan adalah satu-satunya tempat kita berharap dan mencari pertolongan. 他相信上帝就是我们唯一盼望寻求他的帮助。 Saudara, ada sebuah cerita ilustrasi. 弟兄姐妹有一个故事， Kayaknya kalau udah ngomong ilustrasi langsung matanya menyala gitu ya. 听到有故事，大家都有精神起来了。 Saudara-saudari, anggap saja anak ini namanya Bobby. 弟兄姐妹，我们比喻这个孩子名叫波比。 Suatu sore si Bobby ini berkata kepada mamanya, 有一个下午，这个波比对他的母亲说 Mama, saya ingin sebuah sepeda baru untuk hari ulang tahunku. 他说：“妈妈，在我的生日那一天，我要一个新的脚车。” Saudari, Bobby ini memang anak yang kurang taat sama orang tua dan agak nakal sedikit. 这个波比是一个比较调皮，不听他父母话的孩子。 Dia minta ke mamanya sambil pakai nada yang membentak. 他用一个比较很大的语气跟妈妈要求这个事情。 Mama, pokoknya tahun ini aku ulang tahun mau sepeda baru. 他说：“总之，在这个我的生日里面，我要一个新的脚车。” Tapi mamanya tidak kehabisan akal. 但是他妈妈没有缺少这个意见。 Lalu mamanya bilang pada Bobby, masuklah ke kamarmu, pikir baik-baik, lalu tulis surat kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, kenapa anak nakal seperti kamu layak mendapat sepeda baru. 这个母亲对他这个波比说：“你进入你的房间，你好好想一想，然后写信给上帝，跟上帝说，为什么你这么调皮的孩子，你是配得到一个新的脚车。” Lalu si Bobby ini masuk ke kamar dan dia menulis surat kepada Tuhan. Surat yang pertama. 然后这个波比进他的房间，他就写了一封信给上帝。 Dia tulis, Tuhan Yesus, saya tahun ini sudah jadi anak baik dan saya mau sepeda baru untuk ulang tahunku dari temanmu, Bobby. 第一封信他写说，上帝主耶稣，这一年我已经成为好孩子，我要一个在生日那一天，我要一个新的脚车，从你的朋友波比。 Merasa kurang benar dan kayaknya ada yang kurang serak menurut si Bobby. Lalu Bobby menyobek surat pertama dan menulis surat yang kedua. 然后波比感觉到不对劲，他把这个第一封信撕下来，然后他就写了第二封信。 Lalu dia menulis surat yang kedua. Dia tulis, Tuhan Yesus, tahun ini saya masih sedikit nakal. Maafkan aku, tapi saya tetap ingin sepeda baru untuk ulang tahunku. 第二封信，波比写说：“主耶稣这一年我还是有一点点的调皮原谅我，但是我还是希望有一台新的脚车。” Setelah ditulis dan dipikir-pikir kembali, sepertinya masih kurang mantap, ada yang kurang. Lalu Bobby keluar kamar dan berkata pada mamanya. 然后他写了一下，再想一想，好像不这么好。 然后波比就从房间走出来，然后跟妈妈说 Dia bilang ke mamanya, Mama, aku mau pergi ke gereja sebentar ya. 他说：“妈妈，我要到教堂一下子。” Melihat wajah Bobby kecewa dan semangat mau pergi ke gereja, mamanya berkata dalam hatinya. 然后看到波比的脸上很失望，然后他又要去教堂，然后妈妈对波比说 Strategiku berhasil. Semoga Bobby ini berubah jadi anak yang baik. 妈妈在他的心里说：“我的策略已经成功了希望这个波比可以变成一个好孩子。” Lalu Bobby ini menyeberang jalan dan masuk ke sebuah gereja yang kecil. 波比就过了马路，他进入一个小的教堂。
Dia masuk ke sebuah ruangan di gereja dan mengambil patung Bunda Maria dan menyembunyikan patung itu di balik bajunya. 他进入在教堂的一个小教室，然后把这个圣母玛利亚的雕像藏在他衣服里面。 Lalu Bobby segera pulang kembali ke rumah, masuk kamarnya. Lalu Bobby nakal ini mengambil secari kertas dan menulis surat yang ketiga. 然后他就回来了，进入他的房间，他拿一张纸，然后要写信给上帝。 Dia tulis demikian. 他写是这样子， Tuhan Yesus, aku menculik mamamu. 他写说：“主耶稣，我绑架了你的母亲。 Kalau engkau mau melihatnya lagi, segera kirimkan aku sebuah sepeda baru dari Bobby. 啊，如果你还是很想见到你的母亲，你就寄一个新的脚车给我，然后波比敬上。” Saudara kasih dalam Tuhan, doa merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang Kristen. 弟兄姐妹，祷告是从一个信徒的生活当中是不可分开的 Permisi tanya Bapak Ibu, 啊！请问弟兄姐妹， apakah selama ini doamu ibarat seorang pengemis yang terus meminta-minta? 请问这一来你的祷告是不是好像一个正在讨饭的乞丐吗？ Atau kita memperlakukan Tuhan seperti lampu Aladin yang harus memenuhi semua keinginan kita? 或是我们对待上帝就好像一副阿拉丁神灯，要必须满足所有的需求。 Atau mungkin kita mengancam Tuhan kalau dia tidak mengabuli doa kita, dan kita akan melakukan sesuatu untuk meninggalkan Tuhan. 或是我们威胁上帝，如果上帝没有满足我们的需求，我们要离开上帝。 Saudara-saudari, doa mencerminkan relasi kita dengan Tuhan yang lahir dari kerinduan kepadanya dan kebergantungan kepada Tuhan. 祷告是反映了我们与上帝的关系，来自于对上帝的盼望与依靠。 Bukan kita tidak boleh meminta kepada Tuhan dalam doa, 我们不是不可以在祷告中恳求上帝， tetapi meminta bukanlah satu-satunya unsur dari sebuah doa. 但是恳求不是祷告中唯一的因素。 Saya perlu mengingat perkataan ini. 弟兄姐妹，请记住这句话： Doa adalah ungkapan keintiman, bukan hanya permintaan. 祷告是亲近的表达，而不是祈求而已。 Daud sebagai pemazmur di sini bukan hanya meminta sesuatu, tapi dia memanggil pribadi yang dia kenal dan dia rindukan. 大卫作为诗人，不只是祈求某一件事情，而是他正在呼求他所认识、渴望的上帝。 Dan doa seperti ini lahir dari sebuah hubungan, bukan hanya sebatas formalitas. 这样的祷告出于关系，不是形式上。 Doanya Daud adalah bentuk kerinduan dia akan hadirat Allah. 大卫的祷告是渴望与上帝同在的表达。 Tapi Tuhan tahu saya tidak pandai merangkai kata-kata dalam berdoa. Bagaimana saya dapat berdoa? 但是传道啊，我在祷告中不能用这个甜言蜜语祷告，我要如何祷告呢？ Saudara saya kasih dalam Tuhan, Allah kita tidak mencari doa yang sempurna secara kata-kata. 弟兄姐妹，上帝没有在于寻找言语上完美的祷告， Tetapi dia, Allah kita mencari doa yang keluar dari hati kita yang hancur, hati yang rindu, dan hati yang bergantung penuh kepadanya. 上帝寻找从内心破碎出来的祷告，有渴望完全依靠他的心。 Seperti anak kecil yang memanggil ayahnya saat takut. 就好像一个小孩子，当他害怕的时候，呼求他的爸爸， Itulah doa yang menyentuh hati Bapa. 那就是感动阿爸父天父的祷告。 Itu poin pertama yang dapat kita renungkan bersama-sama. 那是第一点，我们要默想的。 Poin yang kedua yang dapat kita renungkan dari esensi doa daripada Raja Daud ini adalah 然后第二个的因素，我们要思想的， doa sebagai persembahan yang harum di hadapan Allah. 祷告是上帝面前沉香的献祭。 Pemazmur menggambarkan doanya seperti ukupan dan persembahan korban pada waktu petang. 大卫描述了他的祷告，就好像沉香，好像一个如献晚祭。 Hal ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya komunikasi, tapi juga tindakan ibadah, saudara-saudara. 这表示祷告不只是一种沟通，而是也是一种敬拜的行动。 Jadi doa yang dinaikkan dengan hati yang tulus dan hormat pada Tuhan menjadi seperti persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. 所以全心全意敬畏上帝的祷告，就好像一个喜悦上帝的献祭。 Pemazmur membandingkan doa dengan dua unsur dalam ibadah di bait Allah.
大卫就是在圣殿的两种因素以祷告做了一个比喻 Yang pertama itu ukupan atau kemenyan. 啊。第一点就是炉香， Dibakar di mesbah ukupan. 在祭坛上所燃烧的沉香的这个乳香， Dan ukupan ini adalah campuran rempah-rempah yang dibakar oleh imam di mesbah ukupan dalam kemah suci dan bait Allah. 这个沉香是祭司们在圣殿或会幕里面所烧的一种香料。 Kita bisa lihat nanti di lain waktu di rumah di dalam Keluaran 30 ayat 1 sampai 10. 啊，在这里我们可以看记载在出埃及记第30章第1到第10节。 Asapnya naik ke atas sebagai simbol doa yang naik ke hadirat Allah. 啊这个烟雾是往上飘的，就是代表往上帝的祷告。 Ini menggambarkan keharuman rohani, saudara-saudara. 这个表示了属灵的香气， Yaitu doa yang tulus dan yang kudus itu menyenangkan hati Allah. 也就是全心全意的祷告，以圣洁蒙上帝所喜悦。 Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 8, 在启示录第5章第8节， dikatakan bahwa doa-doa orang kudus itu seharusnya seperti ukupan. 他在那里说，就是众圣徒的祷告就好像这香气。 Ya, artinya berarti doa yaitu adalah orang-orang yang berdoa kepada Tuhan. Itu seperti hal yang menyenangkan hati Allah. 啊，就是祷告的人，就是能喜悦上帝的人。 Lalu juga persembahan korban petang. 然后关于晚祭， Ya, bagian dari sistem korban harian di Israel. 就是以色列他们日常所做的一个献祭。 Apa itu korban petang, saudara-saudara? 这个晚祭是什么？ Dalam hukum Taurat, bangsa Israel diperintahkan untuk mempersembahkan 2 korban harian. 在旧约的律法，以色列人每日都要做2种的献祭， Pagi hari dan petang hari. 就是有早祭，还有晚祭。 Ya, korban ini adalah korban bakaran yaitu binatang yang dikorbankan dan dibakar seluruhnya melambangkan penyerahan total kepada Allah. 这种献祭是燔祭，也就是把这个牲畜烧起来献祭，就代表完全的交托给上帝。 Persembahan korban petang ini dilakukan setiap hari. 每天都要做这个晚祭 Bahkan saat tidak ada doa khusus yang harus diakui. 啊，甚至在没有任何有特别的要求要做认罪的时候，也是做这种献祭。 Dan ini adalah simbol dari penyembahan, pengabdian dan hubungan yang terus-menerus dengan Allah. 这个代表敬拜、奉献以及与上帝不断的连结。 Jadi saudara-saudari, 所以弟兄姐妹， hal ini menunjukkan bahwa doa juga adalah wujud hidup yang diserahkan pada Tuhan setiap hari. 这个就是表示我们每一天生活的要献上给上帝。 Dengan kata lain, 换句话说， pemazmur tidak hanya berdoa secara lisan, 世人不只是言语上的祷告， tapi dia mempersembahkan hati dan hidupnya dalam doa. 而是借着祷告把心与生命交给上帝。 Kalau ditanya contoh, ada nggak formula agar doa-doa saya dijawab Tuhan? 如果要问的话，有没有什么公式让上帝应允我们的祷告？ Tentu jawabannya tidak ada formula yang atau rumus berdoa agar dijawab Tuhan, saudara. 答案是没有什么公式，上帝能回答我们的祷告。 Tapi di dalam doa bukan hanya karena kata-katanya, tapi karena hati di baliknya. 蒙应允的祷告不只是因为言语，而是在祷告背后的内心。 Tuhan pernah menegur bangsa Israel. 上帝曾经指责了以色列人， Di dalam Yesaya 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-15, saudara-saudari. 在以赛亚书第1章11到15节， Kita bisa melihatnya secara cepat, 我们可以快速的看， bahwa intinya di dalam Yesaya pasal 1 ini Tuhan itu muak dengan persembahan orang-orang Israel. 在这里的内容，他的重点就是上帝已经厌恨了他们的献祭。 Tuhan jijik dengan ibadah mereka, dengan doa mereka yang datang pada Tuhan, tapi hatinya belum benar. 上帝厌恶了他们的献祭，他们来到上帝面前，但是他们的心是不正直的心。 Saya akan bacakan ayat 15 saja. 我们只读第15节。 Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. 你们举手祷告，我必自眼不看；就是你们多多的祈祷，我也不听。你们的手都满了杀人的血。 Saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan sungguh-sungguh menghargai ketulusan, penyesalan dan pengabdian diri, bukan hanya sebatas ritual yang kosong. 上帝是很看重我们的诚心懊悔，
奉献，也不是一种空虚的仪式。 Saya rindu sekali setiap jemaat Tuhan yang datang dalam ibadah, dalam doa malam datang dengan sebuah kerinduan, pengabdian daripada untuk Tuhan. 我很渴望每一个人来晚祷会的每一个人，他们都有一个诚实的心来寻找上帝。 Saudari, ritual yang kosong itu dimaksud seperti kegiatan yang nampak terlihat religius, tapi tidak ada makna, tidak ada arti, bahkan tidak ada relasi. 这些虚空的仪式，就是看起来很属灵，但是其实它是毫无意义的、毫无关系的。 Kalau doa adalah bukti hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan, 如果祷告是证明我们跟上帝的关系已经恢复了， maka kita bisa kapanpun berkomunikasi dengannya. 无论任何的时间、任何的地方，我们可以与他沟通。 Dan inti di dalam doa itu kita menjalin relasi mendalam dengan Tuhan. 然后重点就是我们要与他建立好的关系，有深入的关系。 Saudari, dalam perjanjian baru tidak ada lagi korban harian karena korban itu sudah digenapi dalam Kristus dengan korban yang sempurna. 在新年中没有了这个日常的献祭，因为在基督里已经是完美的献祭。 Jadi setiap kali kita datang, kita berdoa dengan hati yang benar, 当我们每一次来祷告的时候，有正直的心来祷告的时候， doa kita berfokus kepada Kristus, 我们的祷告是专注于基督， itu seperti membawa ukupan dan korban yang harum di hadapan Allah. 就好像在上帝面前带了一个香祭。 Poin perenungan apa yang dapat kita renungkan bersama-sama, saudara? 我们可以追到怎么样的重点？ Yang pertama, jangan lihat doa hanya sebagai rutinitas, tapi sebagai persembahan pribadi setiap hari. 我们不要把祷告当成一个日常的规律，而是成为每一天的个人的献祭。 Saat kita berdoa dengan hati yang benar, maksudnya adalah dengan hormat, dengan iman dan penyerahan, maka doa kita harum di hadapan Allah. 当我们以正直的心来祷告的时候，这个意思说，我们敬畏，我们用信心来有奉献来祷告。 Dan doa kita seperti asap ukupan yang menyenangkan hati Tuhan. 那我们的祷告在上帝面前，就是好像一个香祭。 Dan yang ketiga, setiap doa yang tulus adalah bentuk ibadah, bukan hanya sekedar permohonan. 好，第三点，诚心祷告是一种敬拜，不只是恳求而已。 Tadi di awal saya mengutip perkataan Leonard Ravenhill dalam bukunya, saudari. 刚刚的时候我已经提了 Leonard Ravenhill， 他写这本书的人， Dia adalah seorang Kristen evangelikal dan penulis buku tentang doa dan tentang revival. 他写了书是关于祷告与复兴。 Dan saya mengutip kembali perkataannya. 我就用了他所说的一句话， Dia katakan, no man is greater than his prayer life. 在那里他写着，没有人能比他的祷告生活的更伟大。 Ya, artinya bahasa Indonesia, tak seorang pun lebih besar daripada kehidupan doanya. 就是没有人能比他的祷告的生活更伟大。 Saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kualitas hidup rohani seorang terlihat dari kehidupan doanya. 一个人的属灵生命的品质，从他的祷告生活可以看得出来。 Apakah dia mempersembahkan hatinya dalam doa sebagai persembahan yang hidup? 他是否在祷告中献上他心成为活祭？ Kehidupan kita di dalam doa kita 我们在我们祷告生活中， memperlihatkan bagaimana kualitas kehidupan kerohanian kita. 可以看出我们属灵的品质是如何。 Bagaimana dengan kehidupan doa kita, saudara-saudara? 弟兄姐妹，我们的祷告生活又是如何？ Sudahkah kehidupan doa kita mencerminkan relasi kita dan persembahan hati kita kepada Tuhan? 我们的祷告是不是已经投射出与上帝的关系了吗？ Kiranya melalui dua esensi dari doa ini, 但愿在这个两种的祷告因素， yaitu doa sebagai seruan penuh kerinduan dan kebergantungan pada Allah, 就是祷告成为依靠上帝的呼求；第二就是祷告成为上帝面前的香祭。 ya, dan yang kedua sebagai persembahan yang harum di hadapan Allah menjadi perenungan kita bersama. 成为我们可以灵修的一个重点。 Mari kita tundukkan kepala, 我们低头， mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini, Tuhan. Hamba rindu agar seluruh jemaat Tuhan di tempat ini mengalami kebangunan kerohanian, sehingga kami ya Tuhan menjadikan doa satu hal yang penting, yang bukan saja boleh ada atau tidak, tetapi harus ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Biarlah Tuhan pada malam hari ini kami belajar satu hal dari doa pemazmur ya Bapa, sehingga kami ya Bapa diingatkan kembali agar menilik dan melihat bagaimana kehidupan doa kami. Tuhan terima kasih karena kasih-Mu yang besar, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib hari ini kami dapat terhubung dan berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kesempatan ini kami pakai sebagai suatu ungkapan iman kami, karena kami ingin bergantung terus kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan melanjutkan ibadah ini dengan doa. Kiranya Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.